wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatih Farizah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik 03 DDT 19F1057. Okey, untuk mini project kami buat tajuk Mac Class Registration Application. Okay. Untuk first layout iaitu di activity_mac_xml, kami menggunakan relative layout. Okay. Kami masukkan image iaitu image view yang benar ID kami set sebagai image board. Lepas tu image yang kedua ialah kami setkan image welcome iaitu welcome. Seterusnya ialah text view iaitu Mathematics Class Registration Apps. Kami setkan sebagai text view 1. Okey, untuk text view yang seterusnya ialah klik button below to register your class now iaitu ID kami set sebagai text view 2. Okey, untuk last ialah kami setkan button iaitu register. Kami setkan ID sebagai BTN register. Okey, untuk main activity kami letakkan button iaitu kami setkan sebagai register. Register sama dengan button. Panggil balik ID button iaitu BTN register. So nak functionkan button ni ke next page, kami setkan on click di sana iaitu on click view intent new equal new intent get application context iaitu ke page second activity iaitu second page lah. So bila dah tekan button tu, automatik ke page tu untuk register. Nama saya Atik Natasha binti Zainal Abidin. Nombor matrik 03 DDT 19F1051. Untuk design activity second ni, kami gunakan relative layout juga. Dalam relative layout ni kami letak background image ni belakang. Kemudian untuk image view, saya setkan ID image page untuk student registration untuk ni. Kemudian text view student registration form, ID dia text view 1. Kemudian view garis yang bawah student registration form ni. Kemudian text view untuk name, edit text untuk full name. Kemudian text view untuk registration number, edit text untuk nombor matrik, text view untuk phone number dan edit text untuk phone number. Kemudian untuk button ada 3, satu button submit, kemudian button view data dan juga button home. Akhir sekali image thank you. Kemudian untuk second activity pula, dalam second activity ni ada saya declare edit text as name iaitu student registration, student name, kemudian registration number, kemudian phone number, button home, view data dan submit. Dan kami masukkan DB database, DB helper. Kemudian dalam method on create ni saya declarekan ID as name, registration number, phone number semua ni. Dia panggil balik ID yang dekat activity second ni. Kemudian untuk button home, set on click ni, apabila user tekan button home, sekarang ni dekat second activity. Kiranya kalau user tekan button home, dia akan pergi ke main activity semula lah. Kemudian untuk button view data, kalau user contoh user masukkan student masukkan nama
registration number dan phone number. And dia akan pop up dekat dalam alert dialog ni. Yang apa student register, nama-nama student yang register tu dia akan pop up dalam alert dialog ni. Iaitu information data lah, student information data. Kemudian untuk button submit, apabila jika user tak tulis apa-apa, kiranya form tu kosong, akan keluar please enter all field. Kemudian kalau contoh kalau user dah isi form, dia akan keluar register successfully dan akan patah balik ke main activity. Kemudian kalau kata user isi form tapi contoh tak letak nombor metrik, dia akan naik registration failed. And then kalau user tu dah register, dia register lagi sekali, akan pop up keluar user already exists. Okay, itu saja. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Maksan. Nombor metrik 03.19F1046. Okay, ini adalah bahagian DB Helper. Okay, dekat bahagian DB Helper ni, function dia adalah untuk connect kepada database. Okay, kat sini DB Helper extend to SQLite Open Helper. Okay, dalam database yang kami gunakan, kami setkan nama data tersebut sebagai matstudintinfo.db. Okay, kemudian factory-nya adalah NAT dan version 1. Kemudian kita ada method onCreate. Method onCreate adalah untuk create table student detail. Dalam table student detail ni kita ada sname dan kita setkannya sebagai text. Okay, sname text ni kita highlightkan dia sebagai primary key. Dan untuk registration number, kita setkan dia sebagai text juga dan phone number sebagai text juga. Okay, kemudian adalah method onUpgrade. Method onUpgrade dalam SQLite database ni, kita akan drop table student detail tadi. So dalam bahagian method seterusnya adalah method boolean insert data. Okay, bahagian insert data ni untuk sname, registration number and phone number, kami setkan tiga-tiga data ni sebagai string. So bahagian bawah ni adalah untuk input user. User perlu masukkan sname, registration number and phone number. Okay. Dan dia akan simpan di dalam student detail. Dan bahagian bawah ni, if result negatif 1, dia akan return false. Maksudnya kalau salah satu data yang diminta ni user tak masukkan, dia akan return false. So dia akan keluar error. So kalau seterusnya user perlu masukkan ketiga-tiga data yang diminta dan dia akan return true. So bahagian ni memang perlu isi dengan lengkap. Okay, untuk method seterusnya adalah method check username, registration number and phone number. Okay, sama juga, dan ni kita dah set sebagai string. Dan dia akan call mydb.rawQuery. Dan bagi sini dia akan select data from student detail di mana sname yang diminta, registration number dan phone number. Okay, dari sini if user get count lebih daripada kosong, dia akan return true. Dan jika kurang, dia akan return false. Okay, method yang terakhir adalah method get data. Okay, untuk method get data ni, database akan baca balik data yang dah disimpan dalam database yang user dah masukkan.
So, dia akan paparkan student detail dan selected argument sebagai null. Okay, contohnya ni adalah file database yang dah kami simpan. Ni file ni kami setkan nama sebagai mathstudentinfo.db. Okay, ni adalah student detail yang kami masukkan. Okay, untuk name kami masukkan data 1 Atik Natasha, data 2 Fatim Farizah dan data ketiga Nursyada. Dan registration number ketiga-tiga user ni. Dan begitu juga phone number untuk tiga-tiga user ni. So dia akan simpan dalam file database ni. Dan kami gunakan DB browser for SQLite untuk connect data daripada coding yang kami dapat. Okay. Okay, ini adalah output interface user, iaitu home lah, bahagian home. Dekat sini kita ada tajuk kita iaitu Mac Class Registration Apps. Sini akan paparkan semua yang kita setkan di XML. Okey, ini ialah untuk button register untuk ke next page. Okey. Bila kita tekan, automatik ke next page iaitu second activity. Layout ni kita dah setkan di activity second.xml. Yang pertama ialah user kena masukkan name, registration number, phone number. Ialah register number student. Number phone. Okay. Kita tekan submit. Akan keluar pop-up register successfully. Okey, jika kita tekan ke button register balik, kita boleh view data yang kita masukkan tadi. Tekan button view data. Okey, kita boleh dia nampaklah dekat sini record-record yang telah kita masukkan, iaitu record student yang telah berjaya register dalam apps ni. Okey. Contoh lah kan. Contoh user just masukkan nama sahaja. Tapi dia tak isi semua form. So dia terus tekan submit. Akan keluar pop-up please enter all field. So student kenalah lengkap semua bahagian ni, iaitu bahagian name, register number dan phone number. Okey. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.